بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله. Alhamdulillah, kita sambung malam ni daripada kitab Ightinamul Fawaidi fi syarhi Qawaidil Aqaidi. Qawaidil Aqaidi. Qawaid Aqaid. Karangan Syekh Ahmad Zarruq rahimahullahu taala mensyarahkan matan Qawaid Aqaid karangan Imam Al-Ghazali. Kita berhenti pada khatimah perbincangan tentang ru'yatul malaikah wal jin lillahi ta'ala fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Khatimatun, ini satu penutup. Bukan untuk kitab tak ada lagi. Penutup kepada bab ini. Ukhtulifa fil malaikati wa mu'minil jinni. Maka berlaku dikhilafkan pada para malaikat dan orang-orang beriman di kalangan jin. Hal yarawnahu ta'ala fil akhirah. Adakah mereka melihat Allah Ta'ala di hari akhirat nanti? Fajazama Izzuddin ibn Abdissalam, Syekh Izzuddin ibn Abdissalam menjazamkan bin nafyi, menghukumkan dengan ternafi. Maknanya tak dapat tengok malaikat dan orang-orang mukmin di kalangan jin tak dapat tengok Tuhan. Dengan pasti dia hukumkan dengan penafian. Qailan, hal keadaan Syekh Izzuddin kata apa? Illah ataupun apa sebab dia kata tak dapat melihat tu? Li'annal wa'da innama waqa'a lil mu'minin. Kerana janji itu hanya kena kepada al-mu'minin, orang-orang beriman. Wahum minal adamiyyin, dan bila sebut mukmin itu diitlaq yusraful lafzu alal kamil, atas makna yang sempurna. Apa dia? Mukmin yakni manusia yang mukmin lah. Maka fala yadkhulu ghairuhum, maka tidak termasuk selain daripada orang mukmin anak Adam. Wa haka ghairuhu al-khilafa fi dhalik, dan telah menghikayatkan oleh selain daripada Syekh Izzuddin berlaku khilaf pada masalah ini. Jadi kata tuan Syekh kita, Syekh Ahmad Zarruq, wa huwa ba'idun, pandangan ini jauh, kata. Pandangan ini tidak kuatlah, lemah, jauh sekali. Kenapa? Li'annahum ibadun mukramun, kerana malaikat ni ialah hamba Tuhan yang dimuliakan. Athna alaihim ta'ala biqaulih, Allah Ta'ala sendiri memuji ke atas mereka dengan katanya, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Wa man 'indahu, dan yang berada di sisinya, iaitu para malaikat la yastakbiru, mereka tidak takabur, an ibadatihi, daripada beribadat pada Tuhan, wala yastahsirun, dan mereka tidak berputus asa, tidak putus-putus beribadat. Yusabbihuna al-laila wan-nahar, mereka bertasbih malam dan siang, la yafturun, dan tidak jemu-jemu, dalam keadaan tidak jemu-jemu. Maka fala aqalla minal waqfi, maka paling tidaklah kurang daripada kita tawakuf. Waqfi ni makna tawakuf.
maka fala aqalla, tidaklah patut tidaklah patut kurang daripada pandangan al-waqfi. Waqfi makna tawakuf. Mana sewajarnya tawakuf sajalah. Ni siapa kata malaikat tidak tengok. Itu makna lebih lah tu. Fala aqalla makna paling kurangnya pun ialah tawakuf. Kita tawakuf je lah. Malaikat dengan jin ni dapat melihat dak Allah Ta'ala. Orang mukmin di kalangan jin tawakuf. Sebab apa? Li'adamil qati'. Kerana tiada dalil yang memutuskan. Wallahu a'lam. Dan Allah lah lebih mengetahui. Jadi paling kurang tawakuf lah. Jadi maksudkan Tuan Syekh kita menolak pandangan yang mengatakan tentang mereka ni tak lihat Tuhan. Okey. Wa amma, itu malaikat. Wa amma mu'minul jinni, adapun orang mukmin di kalangan jin, fakhtalafal ulama, maka berlaku khilaf oleh ulama, hal yadkhulunal jannata kal adamiyyin, adakah mereka akan masuk syurga seperti anak Adam, au ghayatuhum an-najatu minan nar, ataupun penghujung mereka ialah terselamat daripada syurga saja. Sekadar tu saja. Nampak? Jadi hakal imamu, maka telah menghikayatkan oleh al-imam imam di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi lah. Zahir gitulah dalam masalah usuluddin. Masalah usuluddin. Wal Halimi wan Nasafiyu fi tafasirihim, dalam tafsir mereka, fi zalika, pada masalah demikian itu, haka ikhtilafan, jadi maf'ul. Haka ikhtilafan. Fakhruddin Ar-Razi, Imam Halimi, Imam Nasafi, pada masalah ini mereka meriwayatkan berlaku khilaf. Adakah orang mukmin di kalangan jin masuk syurga juga ataupun tidak, sekadar selamat daripada neraka. Wal Ibn al-Arabi, dan bagi pandangan Ibn Arabi fil Aridah, dalam kitab Al-Aridah, annahum la yun'amuna bil jannah, mereka tidak diberi nikmat dalam syurga, tidak dapat nikmat dalam syurga. Walidha qalu, dari kerana itu mereka berkata, inda inzari qaumihim, para jin ni berkata ketika mereka memberi peringatan kepada kaum mereka di kalangan jin. Dia kata apa? Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wa yujirkum min azabin alim. Dalam surah Ahqaf ayat 31, dia tengok fanzur zalika. Fanzur zalika. Dan kamu lihatlah demikian itu. Dalam tafsir itulah. Ni mana? Kita buat wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una ilaika falamma hadaruhu qalu yastami'una al-Qur'an. Minal jinni yastami'una al-Qur'an. Wa id sarafna ilaika nafaran wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Idza tu. Jadi apa yang mereka setelah mendengar Quran daripada Nabi, apa yang mereka inzar kepada kaum mereka? Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum. Situ sambung. Ya qaumana ajibu da'iyallah. Mereka seru kepada kaum mereka di kalangan jin. Wahai jin-jin sekalian, ajibu da'iyallah, sahutlah seruan Allah. Wa aminu bihi, beriman dengan Allah. Yaghfir lakum min dhunubikum, akan diampunkan dosa kamu, wa yujirkum min azabin alim, dan diselamatkan daripada seksa yang pedih. Dia sebut sekadar tu. Nampak tak? Jadi dalil bagi apa nama ni Ibn Arabi ni itulah. Kitab Al-Aridah li Ibn Arabi. Ni siapa ni? Ni Ibn Arabi Al-Maliki ni. Ibn Arabi Al-Qadhi.
Aridatul Ahwazi, syarah kepada Sahih At-Tirmizi bagi Abu Bakr bin Arabi. Ni kena pada mana? Abu Bakar Ibnu Arabi. Takut tukar kan? Abu Bakr bin Arabi. Aridatul Ahwazi. Kitab dia lah. Ada lagi hot lain jap, tengok dulu. Rasanya berat kemungkinan itulah. Aridah ni merujuk kepada Aridatul Ahwazi, syarah kepada Sunan Tirmizi, Ibnu Arabi, Abu Bakr Ibnu Arabi, Qadhi Abu Bakr Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi Al-Hatimi. Okey, fanzur dzalika, maka kamu lihatlah demikian itu dalam kitab mereka itu. Wa qala jumhurul a'immah, dan berkata jumhur di kalangan para imam-imam. Ulama-ulama jumhur kata apa? Haitsu yura subhanahu, sekira-kira dilihat akan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, fa ghairu musyarin ilaih, maka itu tidak dapat diisyaratkan kepadanya. Okay. Ini kembali balik. Tadi selesai ada masalah tadi ya. Masalah tadi berlaku khilaf. Tapi yang kuatnya boleh kita kata samalah. Kerana apa? Jin juga mukallaf. Jin juga mukallaf sebagaimana orang beriman. Boleh tengoklah khilaf ulama dalam masalah ni. Okey. Ni masalah lain pula ni. Berkaitan dengan ru'yah ni. Haitsu yura subhanahu fa ghairu musyarin ilaih. Sekira-kira Tuhan boleh dilihat, tapi Tuhan tidak boleh diisyaratkan. Boleh nampak tapi tak boleh nak isyarat. Situ, sini, tak. Wa dhahaba syekh, dan telah berpandangan berpandangan oleh syekh. Syekh di sini Syekh Abu Hasan Sya'ri. Ya, Abu Hasan Sya'ri. Zahirnya macam itulah, wa dhahaba syaikhu. Perhati tak macam cara Syekh Nizah Hamadi tahqiq ni, bila ditulis Syekh dua kurungan. Cuba tengok lepas ni, perhati molek. Ada Syekh yang merujuk kepada Imam Ghazali bila dia nak syarah matan. Dalam bila dia letak Syekh dua kurungan tu, banyaknya merujuk kepada Syekh itulah Asy'ariyah, iaitu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Okey. Maka berpandangan oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari ila annahu yura, bahawa Tuhan dilihat, musyaron ilaih, dan dapat diisyarat kepadanya, binaan ala za'mihi. Ini dibina atas za'm. Pandangan ni bila isyaratkan dengan za'mu menunjukkan lemah lah. Atas, sebab dia tidak ada dalil qat'i. Ijtihad dia atas sangkaannya, atas pandangannya lah. Annal isyarata taqumu bil musyiri la bil musyari ilaih. Kerana isyarat itu berdiri dia pada hak diri musyir, orang yang mengisyaratkan, bukan pada hak musyar ilaih, apa yang diisyaratkan. Jadi di sisi Imam Abu Hasan Sya'ri, dia kata boleh diisyarat dengan maksud apa? Bukan dengan maksud Tuhan tu berjihah dan berarah, tetapi isyarat itu ialah sifat yang ada pada diri musyir, diri orang yang buat isyarat. Jadi isyarat tu pada pihak dia sahaja, bukan pada pihak apa yang diisyaratkan tu. Nampak? Faham tak macam mana dia punya hujah tu? Jadi pada dia bolehlah mengisyaratkan. Jadi pandangan apa nama ni, seakan-akan tuang kita Syekh Ahmad Zarruq dia menunjuk, mengisyarat kepada lemah lah. Za'mihi annal isyarata taqumu bil musyir la bil musyari ilaih. Pada ghaliknya bila isyarat tu, dia musyir mengisyaratkan pada musyar ilaih. Dia tak lari pada tu kan. Jadi sebab itulah jumhur a'immah mengatakan yura min ghairi an yusyara ilaih. Boleh dilihat tapi tanpa dapat diisyaratkan kepadanya.
Macam mana? Itu bila kaifin tu. Walan hisarin. Okey. Wa madhhabu ahli sunnati, madhhab ahli sunnah pula, annahu ta'ala yura, annahu ta'ala yara, bahawa Allah Subhanahu wa taala yara dzatahu wa sifatihi wal alama. Di sisi ahli sunnah, Allah lihat dirinya sebab dirinya maujud. Allah juga lihat sifatnya, yakni sifat ma'aninya, kerana sifat ma'ani ada, dan juga alam ni. Jadi Allah lihat dirinya, lihat sifatnya dan lihat alam. Wa'tarafal mu'tazilatu bidzalika, dan mengiktiraf Mu'tazilah dengan demikian itu. Mu'tazilah sini pun setuju juga. Wa madhhabul jumhuri, dan madhab jumhur, jawazu ru'yatil khalqi sifatihi ta'ala. Mazhab jumhur mengatakan harus melihat makhluk akan sifat Tuhan. Jadi sekarang ni kita boleh melihat Allah. Boleh tak kita melihat sifat Allah? Di sisi jumhur, boleh. Boleh melihat sifat Allah. Jawazu ru'yatil khalqi sifatihi. Sifati jadi maf'ul bagi masdar yang beramal. Ru'yatil khalqi sifatihi ta'ala. Boleh. Kenapa? Li'annal wujuda illatur ru'yah. Kerana wujud itu illah bagi melihat, illah bagi ru'yah. Wahiyya sifatuhu ta'ala tu maujudatun, dan sifat Tuhan maujud. Sifat mana? Sifat yang bangsa maujud lah, sifat ma'ani tu. Jadi maknanya bila dia tu maujud, maka boleh melihat. Wa kullu maujudin yasihhu an yura. Lakin la dalila 'ala al-wuqu'. Tapi tak ada dalil lah. Apakah dalil? Makna dalil ni dalil nas, dalil naqli, mengatakan berlaku. Ada tak dalil bahawa berlaku melihat sifat tu? Tidak ada. Cuma dari segi kaedahnya boleh, kerana sifat Tuhan maujud. Jangan siapa hurah gini. Ada juga ana ingat tak ingat lah, macam ada juga orang hok hurai dalam masalah ni. Makna kayak gini, kita boleh tengok zat Tuhan, kita boleh tengok sifat Tuhan. Macam dua benda. Jangan faham duk gitu. Jangan faham makna kita akan melihat zat Tuhan dan melihat sifat Tuhan. Jadi betul lah boleh melihat sifat di sisi jumhur, tapi bukan dengan makna pemahaman zat satu, sifat satu. Kerana zat dan sifat tidak bercerai tanggal, tidak bercerai tanggal daripada Allah. Okey. Wa qaulu syaikhi, dan kata syekh, ni syekh apa? Imam Ghazali. Jadi kita nampak cara bila pentahqiq kita, Syekh Nizar Hamadi hafizahullah, bila dia letak dalam kurungan tu, makna rujuk pada istilah syekh, iaitu Syekh Abu Hasan Syari. Tapi bila letak luar kurungan ni merujuk kepada tuang matang, iaitu Imam Al-Ghazali. Wa qaulu syaikhi wa itmaman lin-na'im, sebagai menyempurnakan bagi nikmat. Isyaratun ila anna ru'yata min kamali na'imil jannah, mengisyaratkan kepada ru'yah itu daripada kesempurnaan nikmat syurga. Wa huwa kadzalik, dan demikianlah, dan begitulah keadaannya. Memang ru'yah itulah yang paling besar, nikmat paling besar dalam syurga. Wa huwa khairu na'imiha, sebaik-baik nikmat syurga. Sebaik-baik nikmat syurga. Alhamdulillah. Karridha. Wa huwa khairu na'imiha, dan dia sebaik-baik nikmat syurga. Karridha wal baqa'i fiha, seperti redha Tuhan dan juga kekal dalam syurga. Itulah besarnya nikmat keredaan Tuhan, besarnya nikmat boleh kekal dalam syurga. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Okey. Mabahithus sifatil wujudiyah. Perbincangan tentang sifat-sifat wujudiyah pula tadi. Okey, sifat wujudiyah. Dan sebelum ni macam apa tak? Ada sifat, tak ada lagi tak?
sifat salbiyah ya. Salbiyah. Okey. Kata pengarang rahimahullah. Thumma lamma, sifat wujudiyah ni merujuk kepada sifat-sifat yang dinisbahkan kepada ada. Sifat-sifat yang bangsa ada. Hak jenis wujudi ni. Makna ada wujud. Bukan sekadar yang maknanya mafhum fi dhihni faqat, bukan. Bukan sekadar reti faham saja, yang kita panggil amrun i'tibari saja, bukan. Ini sifat yang ada sungguh ni. Dengan maksud dia itu lain daripada zat. Mafhum dia lain daripada mafhum zat. Wujud dia lain daripada wujud zat, dengan maksud apa? Dengan maksud dia mempunyai maknan zaid ala zat. Makna sifat yang lebih daripada sekadar adanya zat. Okey. Thumma lamma faragha minat tanzihi, kemudian setelah selesai Imam Ghazali daripada menyatakan tanzih, perbincangan tentang menyucikan Tuhan daripada sifat-sifat yang tidak layak dengan disebut sifat-sifat salbiyah, iftatahal kalama, maka membuka bicara oleh Imam Ghazali fi sifatil ma'nawiyah, pada sifat ma'nawiyah. Faqala, maka berkata, tengok, ini diambil daripada Hasyiah Ithaf Sadatil Muttaqin. Imam Murtada Zabidi dikata, indal mutaqaddimin la farqa bainal ma'ani wal ma'nawiyah. Tidak ada beza antara ma'ani dan ma'nawiyah. Mereka tak bezakan. Jadi jangan kata salah sini. Dia kata ma'nawiyah kat mana wujudiyah. Kena faham penggunaan istilah itu. Jadi dan kita pula jangan kita terkeliru dan terbawa dengan ini. Setelah istilah itu dipanggil istilah yang telah muqarrarah, yang telah sabit, yang telah kita kata maklum dan masyhur, tak payah kita ambil lah perbincangan sebelum istilah itu dijadikan sebagai istilah yang lazim. Nampak? Jadi ambil istilah yang sebagaimana disebut dalam kitab-kitab mutaakhirin, Sanusiyah dan seumpamanya itulah. Nampak? Cuma sini kita baca karangan Imam Ghazali, kita kena faham maksud maknawiyah di sini bukan sekadar dia merujuk pada maknawiyah hal maknawiyah tu, bukan. Tapi dia merujuk sama ada kadang memberi makna ma'ani dan maknawiyah sekali pun. Sekali. Jadi di situ sebab tu dia kata sifat wujudiyah, baru sah kita tajuk tersebut atau perbincangan tersebut dengan kalam maknawiyah di sini. Faqala al-qudratu. Badani ma'ani. Sebab maknawiyah pada itlaq ulama-ulama sebahagiannya merujuk pada dua sekali dah. Ma'ani termasuk dah. Jadi ma'ani pun dipanggil maknawiyah di sisi mereka lah. Nisbah kepada makna. Faqala al-qudratu. Maka dia kata al-qudrah, ai al-kalamu 'alaiha itsbatan wa tanzihan. Perbincangan tentang kudrat dari segi pengisbatannya dan tanzihnya dan penyuciannya daripada sifat-sifat yang tidak layak. Kudrat, apakah ciri-ciri kudrat yang tidak layak? Tak? Okey. Jadi katanya waftatahal kalama, dan membuka berbicara oleh musannif fi zalika, pada demikian itu, bi anqala, dengan bahawa berkata ia, wa annahu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun. Allah Ta'ala itu hayyun, dia yang hidup, maha hidup, qadirun, maha berkuasa, jabbarun, maha gagah, qahirun, maha menguasai. Tengok ni sendiri pun bukan sifat ma'ani. Ini pada lafaz-lafaz ini tidak sarih ataupun dia bukan ma'ani ni. Ma'ani itu kudrat. Jadi sebab itu perbincangan ataupun kita kata jalanan ulama-ulama sebahagiannya digabung sekali. Qadirun, dia yang qadir. Makna zatun muttasifun bil qudrah. Nampak? Zatun muttasifun bil qudrati.
Hayyun zatun muttasifun bil hayah. Al-Jabbar wal Qahir itu sifat-sifat qahriyah, sifat al-jalaliyah. Nampak? Jadi dia ambil tu kepada apa? Merujuk terus kepada zat Tuhan yang berkuasa. Zat Tuhan yang maha hidup. Okey. Qultu, maka kataku, innama dzakaral hayata, hanya senya musannif menyebut hayah fi hadzal mawdi'i, pada perbincangan tempat ini, li'annal hayata hiyal aslu fil qudrah, kerana hayah itulah, sifat hidup itu asal pada sifat kudrah, berkuasa, dari segi ta'akulannya. Kerana ni terhentinya sifat-sifat lain atas sifat hayah. Kalau berkuasa, berkehendak, tahu, mendengar, melihat, akan ada tak kalau tanpa ada hayah? Tak ada. Tak. Ambil contoh makhluk. Makhluk yang tidak hidup, tak ada sifat hayat, tak hidup, boleh kita kata dia berkuasa? Jauh sekali lah. Jadi hayat itu asas kepada adanya sifat-sifat lain, sifat-sifat lain yang selain daripada hayah. Jadi kerana itu dimulakan dengan wa annahu ta'ala hayyun, disebut hayah dulu. Idh kanat syartan fi wujudil qudrati, kerana hayat itu syarat pada wujudnya kudrah, wa ghairiha minas sifat, dan wujudnya selain kudrat daripada sifat-sifat lain. Dia syarat tu, kena hayat dulu. Hayat dulu bukan maknanya ada tertib dan ada susunan dulu kediam ada sifat Tuhan, bukan. Ini dari segi dia sesuatu sifat itu kaitannya dan kita kata ta'akulannya. Pada ta'akul saja. Idh la yasihhu nisbatuha limayyitin wala jamadin, kerana tidak sah menisbahkan kudrat kepada mayit. Mayat boleh kata berkuasa, mana ada kuasa mayat. Wala jamadin, dan tidak pada jamad, benda yang tidak hidup. Batu ada kuasa tak? Tak ada. Wal jabbaru, kemudian al jabbar minal jabri. Al-Jabbar yang maha berkuasa, maha gagah, diambil daripada asalnya Al-Jabr. Al-Jabr alladhi huwa, yang mana Al-Jabru makna apa ni? Huwa jabrul khalqi ala muradihi minhum, iaitu menggagahi makhluk atas kehendaknya daripada mereka. Allah Ta'ala menggagahi, menguasai atas makhluk mengikut kehendaknya. Wa illam yuwafiq muradahum, walaupun tidak menepati kehendak mereka. Itu makna menggagahi dan menguasai. Jabbar, apa yang Tuhan buat ikut kehendak dia, walaupun tidak sesuai dengan kehendak makhluk. Daripada itu keluar lafaz wal jababirah. Jababirah, golongan-golongan penguasa-penguasa zalim kan, dipanggil kuku besi. Jababirah, istilah itu kuku besi. Wal jababiratu minal khalqi, golongan-golongan orang-orang zalim di kalangan makhluk ni, kuku besi ni. Allazina yasukunal khalqa ila muradihim qahra, mereka yang mengheret makhluk. Yasuk ni makna kita heret mengheret makhluk. Mereka mengheret makhluk, orang ramai, kepada kehendak mereka secara paksa. Jadi mereka paksa orang ikut kehendak dia. Itu kata kuku besi tu. Orang lain tak ada kehendak, ikut kehendaknya sahaja. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah lah misal yang paling tinggi. Contoh je lah. Jadi kalau contoh, nak contoh mana? Pada makna al-jabru tu. Al-jabru makna daripada itu, kalau kita nak faham dari segi konsep dia ataupun makna di sisi makhluk ni, kuku besi, orang pemimpin kuku besi, dia akan paksa orang ikut kehendak dia. Ikut kehendak dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang mana segala makhluk terpaksa mengikut kehendaknya, dan dia tidak perlu ikut kehendak mereka. Tapi berlaku zalim tak? Tak berlaku zalim lah. Sebab apa? Sebab segala perkara itu milik Tuhan. Lain dengan penguasa kuku besi ni. Sebab bukan benda semua milik dia.
Jadi dia nak paksa orang tu tak patutlah. Wal qahiru wal qaharu. Al qahir dan juga al qahar bima'nan wahidin. Satu makna saja. Dia asal daripada kalimah minal qahri, penguasaan. Wa huwa istila'u, iaitu penguasaan ala syai' atas sesuatu, min jihati amri zahiril mulki was sultan, daripada pihak arahan yang zahir daripada raja dan juga sultan. Istilah penguasaan. Penguasaan dari aspek perkara yang zahir daripada raja dan sultan. Min jihati amrin zahiril mulki wa ala batinihi min jihatil makanati wa qiyamil hujjah. Tadi aspek zahir. Zahir yang ada pada mulk, pada kerajaan. Saya terjemah raja dia, kerajaan. Kamalik mulk. Zahiril mulki. Zahir kerajaan dan juga kesultanan. Dan sultan. Dan batinnya. Batin, tadi makna zahir, makna penguasaan yang zahir itu menguasai. Tak, raja dan juga sultan itu menguasai tempat itu di bawah jajahan takluk. Wa ala batinihi, dan di atas makna yang istilah min jihati amri batinihi. Tak, aspek batinnya. Min jihatil makanah, iaitu daripada aspek makanah, kedudukan, wa qiyamil hujjah, dan tertegaknya hujah. Itu panggil istilah juga. Qahir, mengalahkan. Contohnya apa nama ni? Ahli sunnah mengalahkan Mu'tazilah. Yaqharu. Ada? Mu'tazilah mengalahkan Mu'tazilah dengan maksud apa? Mengalahkan dari segi kedudukan dan juga mendirikan hujah. Jadi itu ala batinihi min jihatil makanati wa qiyamil hujjah. Kadza qala Syekh, demikianlah berkata Syekh Abdul Hasani Al-Harali, Abu Hasan Harali rahimahullah, fi ismihil qahhar, pada nama, membincangkan dan mensyarahkan nama Tuhan Al-Qahhar, min syarhil irsyad, daripada syarah irsyad. Fa'aradal muallifu, maka menghendaki oleh pengarang, oleh muallif Imam Ghazali, bi zikri hadzainil wasfaini, dengan menyebut dua-dua sifat ini, wal ismaini, dan dua-dua nama ini, al karimain, nama yang mulia ini. Apa yang muallif nak beritahu? Annahu ta'ala ammut tasarrufi, Allah Ta'ala umum tasarruf, penguasaannya, pentadbirannya, bi kudratihi, dengan kudratnya, azimun fiha, maha agung Tuhan padanya. Wallahu a'lam, maka Allah lah yang lebih mengetahui. Maha agung Tuhan pada kudrat dan penguasaannya. Thumma zada bayanan, kemudian menambah lagi penerangan oleh Imam Ghazali biqaulihi la ya'tarihi kusurun wala ajzun, tidak mendatanginya oleh kekurangan dan kelemahan. Ini bincang tentang tanzih kudrat pula tadi. Tadi dia kata bincang tentang kudrat min haitsu isbatan min haitsu isbat wa tanzih, kan? Isbat dan juga dari segi mentanzihkan kudrat daripada sifat-sifat baharu yang tidak layak dengan makna kudrat. Didatangkan katanya la ya'tarihi kusurun, tidak mendatanginya oleh kekurangan, wala ajzun, dan juga kelemahan, wala ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan tidak mendatanginya oleh rasa mengantuk dan tidak juga tidur, wala yu'aridhuhu fana'un wala mautun, tidak mendatanginya oleh kemusnahan dan juga kematian. Ada, mustahil. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali annahu kamilun fi qudratih, Allah Ta'ala ini sempurna pada kudratnya. Id la yalhaquhu syai'un, kerana tidak mendatanginya Tuhan sesuatu, minan naqsi, daripada kekurangan, wala yajuzu alaih, dan tidak harus pun berlaku kekurangan atas Tuhan. Walau jaza ajzu qudratihi an syai'in, kalaulah harus lemah kudrat Tuhan daripada melakukan sesuatu, la jaza an yakuna ajizan an kulli syai', maka harus bahawa Tuhan tu lemah daripada segala sesuatu. Andai kata
daripada mungkin. Kerana kudrat ni bertakluk dengan mungkin. Mungkin ni banyak, mungkinat ni banyak. Kalau lemah Tuhan pada satu mungkinat, andai kita ambil jadi harus Tuhan lemah pada yang lain. Kerana sebabnya sama. Ini mungkin, hak lain pun mungkin. Bila dia tu lemah pada satu mungkin, maka dia harus juga lemah pada mungkin yang lain. Nampak? Faham tak? Jelas La jaza ajzu qudratihi an syai' apa nama ni? La jaza an yakuna ajizan an kulli syai'. Wal ajzu yunafil ilahiyata, dan lemah itu menafikan ketuhanan, menafikan sifat ketuhanan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah Taala itu atas setiap sesuatu muqtadira, dia maha menguasai dan maha berkuasa. Wa kana Allah muqtadiran ala kulli syai', Tuhan maha berkuasa atas tiap sesuatu. Was sunnatu, dan bermula sunnahnya. Was sunnatu was sinah. La ta'khudhuhu sinatun. Apa makna sinah? Was sinatu aqallun naumi, sekurang-kurang tidur, yang kita kata sebagai mengantuk. Wan naumu malzumun bil ghaflah, dan tidur itu dilazimi dengan lalai. Bila lalai itu tertidur, bila leka itu tertidur. Wahya ainul ajzi, dan itulah diri lemah. Ghaflah tu lemah, lalai tu lemah. Wal fana'u wal mautu ahra fi dhalik, maka kebinasaan dan kematian itu lebih-lebih lagi lah. Kalau dah mengantuk pun mustahil, tidur mustahil, fana, binasa dan juga mati itu lagi-lagilah mustahil. Wa ka'annahu, seakan-akan Imam Al-Ghazali yushiru bihadhil jumlah, mengisyaratkan dengan ayat ini, dengan katanya kalam tadi, mengisyaratkan liqaulihi ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak mendatanginya oleh mengantuk dan juga tidur. Ayat kursi itulah. Okey. Lepas tu dia tafsir pula makna qayyum. Wal qayyum. Apa makna qayyum? Al-qaimu bi nafsihi, yang berdiri dengan sendiri. Wal qaimu ala kulli syai'in bima kasabat, dan yang menegakkan atas setiap jiwa apa yang dikerjakannya. Allah akan menentukan dan menegakkan, mengenakan pembalasan setiap seorang dengan apa yang dikerjakan. Qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Dia yang, makna apa? Dia yang menegakkan, dia yang mentadbir, boleh kata-kata kok. Dia mentadbir. Qaim dia baca gitulah. Qaim, dia yang menegakkan atas setiap jiwa itu dengan apa yang diusahakan. Setiap kita buat apa, Allah yang qaim, Allah yang mencipta, Allah yang menegakkan, Allah yang menjadikan, Allah yang mentadbir. Walikulli nafsin bima tahtaju wa ma talabat, dan Allah lah yang qaim likulli nafsin, dia yang menegakkan atas setiap jiwa. Jiwa, kopi jiwa. Terima kasih, jazakallah khair. Likulli nafsin, atas setiap jiwa, bima tahtaju, dengan apa yang dia perlukan, apa yang jiwa itu perlukan, wa ma talabat, dan apa yang dituntut. Apa yang kita perlu, apa yang tuntut, siapa yang beri, siapa yang qaim, siapa yang mengurus. Itu makna ngurus. Qaim ala kulli nafsin, yang mengurus, mentadbir. Wa dzalika. Tak masuk ke tak? Minit ada 30 minit setengah jam kat dia. Beda kan? Tak masuk lagi, lambat ni. Okey, boleh live balik Okey. Kita sambung balik tadi, terputus. Rasanya dekat walikulli nafsin
bima tahtaju wa ma talabat. Okay. Allah lah yang mengurus dan mencipta, mentadbir setiap jiwa, setiap diri dengan apa yang diperlukan dan apa yang dia nak. Wa dzalika min kamalil qudrati, dan itu daripada kesempurnaan kudrah. Wasinatu wan naumu, mengantuk dan juga tidur itu min awaridun, awaridu. Mengantuk dan tidur itu awaridu, itu sifat-sifat arid, sifat-sifat mendatang. Arad lah, sifat-sifat yang mendatang. Taqdahu fi dhalik, yang mencacatkan pada demikian itu. Jadi mengantuk tidur itu sifat-sifat mendatang, sifat-sifat baru yang mencacatkan pada kesempurnaan kudrah. Fawajaba nafyuha, maka wajib menafikannya. Wallahu alam, Allah lebih tahulah. Thumma qala rahimahullah, kemudian berkata Imam Ghazali, wa annahu dzul mulki wal malakut wal izzati wal jabarut. Allah Taala pemilik bagi mulki wal malakut, kerajaan yang nyata dan kerajaan yang tak nyata. Mulk, alamul mulk makna alam yang zahir. Malakut, alam yang tidak zahir. Alam ghaib, alam yang tidak zahir. Alam apa? Alam di sebalik mata. Alam barzah. Bazrah. Alam bazrah. Siapa kita jadi lekat bazrah ingatkan bom dia alam. Nak isal lah hak. Nak sebut dia alam barzah kok. Nak sebut alam barzah. Antara nak kenal orang bawa ajaran makrifat yang sesat dan ni, penggunaan istilah yang tidak tepat dan tak betul. Kita nak kenal orang itu, tengok perwatakan, boleh kita kata dia nampak macam apa ni, Laksmana Melayu dah. Nampak macam wali, nampak pakai serban, pakai jubah, pakai ni, nampak macam hebat lah. Tapi tengok, antara tak mesti ni bukan kaedah mutaridah ni, tapi aglabiyah, ghalibnya kena. Bila dia sebut istilah-istilah tapi penggunaan istilah yang tak betul dengan apa yang disebut oleh ulama. Tahu tadi. Orang ni maknanya dia dengar-dengar, lepas tu dia reka-reka faham-faham sendiri. Boleh? Okey. Orang awam tertarik sebab apa? Sebab orang tahu tak tahu, orang awam tak tahu. Dia dengar istilah tu menarik, hebat. Dia tak tahu pun makna istilah tu. Tak? Mana tadi? Annahu dzul mulki wal malakut, alam yang zahir dan alam yang tidak zahir. Wal izzati wal jabarut, dan dialah mempunyai keagungan dan juga kegagahan. Nanti dia akan syarah. Syekh akan syarah. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, sahibul mulk, dzu bermakna sahib. Dzu bermakna sahib, empunya mulki, kerajaan. Fama ba'dahu, dan selepasnya al-mulki wal malakut wal izzati wal jabarut. Fama ba'dahu tu merujuk kepada lepas pada mulk lah. Fa innal kulla lahu, kerana kesemuanya milik Tuhan belaka. Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Segala jenis-jenis alam yang ada dalam wujud ini semua milik Tuhan. Al-makhluqa, fa innal kulla lahu al-makhluqa. Fa innal kulla lahu al-makhluqa, yang tercipta, yang dicipta, mulkuhu. Mana tu? Fa innal kulla lahu. Mana ni?
Wa ghairul makhluk. Hmm. Jadi dia kata sini, fa innal kulla lahu. Tengok wa ghairul makhluk wasfuhu. Nampak tak? Ha? Nampak Izzat ke mana? Ha? Apa dia? Gimana? Kuat sikit. Ya, sebab itu dia bagi atas tak? Fa innal kulla lahu. Lepas tu al-makhluku mulkuhu. Tak ada khabar. Wa ghairul makhluki wasfuhu. Mana tak perasan sini sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yakni kalau sebab tiba-tiba ghairu tak? Ghairu. Kalau katalah dia ta'attaf pada makhluqa, mana ghairah lah. Lepas tu al-makhluqa wa ghairal makhluqi. Kalau baca masuk, dia jadi sifat kepada kulla. Fa innal kulla lahu. Al-makhluqa yang dicipta. Wa ghairal makhluqi yang tidak dicipta. Fa innal kulla lahu. Al-makhluqa mulkuhu yang dicipta. Al-makhluqa. Nampak tak? Mana? Nak baca ke mana tu? Yakni sahibul mulki. Yang mempunyai pemilik kepada kerajaan. Fama ba'dahu lah, iaitu al-malakut wal izzati wal jabarut. Fa innal kulla, kerana kesemuanya, lahu, milik Tuhan. Al-makhluqa, yang dicipta daripada kul itu, mulkuhu, itu milik dia. Wa ghairal makhluqi, yang tidak dicipta, wasfuhu, ialah sifatnya. Jadi ghaira itulah kita kena atas di situ. Al-kulla, al-makhluqa, jadi badal ba'. Semua itu sama ada makhluk. Yang makhluk itu ialah mulkuhu, ciptaan dia. Wa ghairal makhluk, yang tidak dicipta itu, apa dia? Wasfuhu, sifat Tuhan. Semua milik Tuhan belaka. Apa lagi? Kok mana? Al-izzah wal jabarut. Izzah kan sifat Tuhan. Dia bukan makhluk Tuhan, tapi dia lahu, dari segi wasfuhu. Nampak tak? Tanda molek tu. Tanda molek tu. Kok sini faham, pergi baca diri pening pula. Okey ya?
Sahibul mulki fama ba'dahu fa innal kulla, kerana kesemua sekali, lahu, Tuhan yang punya, al makhluqa badal ba', semua itu sama ada yang makhluk. Yang makhluk itu mulkuhu, kerajaan dan ciptaan milik dia. Wa ghairal makhluk, dan bukan makhluk itu, wasfuhu, sifat dia, iaitu al-izzah. Sifat izzah, jabarut, itu sifat dia. Lahu juga, hanya milik dia juga. Boleh? Wa hadhil arba'u, dan ini empat-empat perkara ini, qad waqa'a dhikruha, sungguh telah berlaku sebutannya, fi ba'dil ahadis, disebutkan dalam sebahagian hadis, min qawli ba'dil malaikati, daripada perkataan sebahagian malaikat alaihimus salatu wassalam. Malaikat ni, doa bacaan tasbih malaikat ni, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut. Ada dengar tak? Ada dengar? Ada dengar Izzat? Kat mana? Mana? Baca malam-malam. Kat mana? Tok Tarahing. Tok warga. Lepas tu baca mana? Baca malam-malam sebelum tidur. Lagi orang nak dengar tak pengannya. Musik, Subhanakil ma'bud, subhanakil mawjud. Ya kat tu. Mesti tak je dengar mesti. Baca tarahim. Mesti ada tarahim tak? Tarahim subuh ada tak? Tarahim subuh. Aja kadang dengar di Syria biasa buat. Di tarahim subuh. Panjang lagi. Semua bid'ah Melaka tu. Bid'ah bagi orang kata bid'ah. Tapi semua itu ialah ikrar dan satu penyataan bagi ubudiyah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayu je dengar. Tak waktu subuh tak ada benda. Tak ada pun. Tempat kita pun orang ingat dulu kalau sejik, kalau Kapuana dulu ingatlah arwah Tok Saudara. Dia Tok Bila. Dia tarikh-tarikh kita lain sikit. Tapi ada juga sama-sama pun ada juga. Tapi ada lain sikit lah, ada susunan dia. Jadi kalau dengar suaranya dengan tunya, makna ibtihalat. Ibtihalat je. Ibtihalat umum. Sidi Ustaz Syed. Ibtihalat umum. Ni dibaca pada sebelum subuh. Dia panggil tarahim as-subhi ataupun dia panggil apa? Tasbihat ataupun tengoklah, boleh cari dalam YouTube. Kita sebut orang kita sebut tarahim. Ada orang ada nama apa? Dr. Tarahim. Ambil sebab tu, kata lahir waktu tu. Wallah alam kena tanya dia lah. Al-Fadhil dan Dr. Tarahim, Syarah Nizam. Jadi dia pengiktirafan tentang ubudiyah. Cari dah. Benda ditulis benda. Tarahim. Zikir. Okey. Tarim ada juga, masya-Allah. Ada di Syam pun ada. Tarim ada. Jadi amalan tarahim ni dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada dalam syarhul kabir ala kitab mazhab Maliki tu. Kitab apa? Syarah kabir ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asy-Syarhul Kabir. Mazhab Maliki ni.
Syekh Dusuki ala Syarhil Kabir. Tak silap gitulah. Syarhil Kabir Syekh Dardin, Hasyiah Dusuki. Dalam tu disebut antara yang awal melakukan amalan tarahil sebelum subuh ini ialah pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Apabila disuruh dibaca akidah-akidahnya dan juga ibtihalat-ibtihalat ni di menara-menara. Di menara-menara supaya apa? Supaya meningkat keimanan maknawiyah umat Islam, yang mana masa tu kan mereka perlu kepada keimanan kuat nak jadi tentera ni, nak buka Al-Qudsi ni. Nampak tak? Jadi benda itu sebenarnya ada kesan. Apabila dengar dengan bacaan-bacaan apatah lagi kalau tahu makna, dia akan memberi kesan kepada kekuatan iman. Bukan senang nak pergi perang Bukan senang nak pergi perang lawan tentera Salib dan seumpamanya. Disuruh. Dan ulama tidak mengatakan itu benda yang bid'ah yang haram lah. Bukan bid'ah yang haram. Okey. Setakat warna jumpa situlah Hasyiah Dusuki ala Syarhil Kabir. Dalam kitab mazhab Maliki. Okay. Kemudian katanya Subhana dzil mulki wal jabarut. Maha suci Tuhan empunya al-mulk wal jabarut. Subhana dzil izzati wal jabarut. Maha suci Tuhan yang mempunyai keagungan dan juga penguasaan. Subhanal hayy alladhi la yamut. Maha suci Tuhan yang maha hidup dan tidak mati. Qala Syekh Abul Abbas Ibnu Banna, kata Abu Abbas Ibnu Banna rahimahullah. Fal mulku, dia nak mentakrifkan. Ma sya'nuhu an yudraka bil hissi wal mahmi. Apa yang sifatnya dapat dicapai, sya'nuhu keadaannya dapat difaham, dapat dicapai dengan panca indera dan akal lah. Dengan akal, dengan waham, dengan apa nama ni, pemikiran, al-mulk. Wal malakut ma sya'nuhu an yudraka bil aqli wal fahmi. Apa yang keadaan atau perkara sifatnya dapat dipaham dengan akal dan kefahaman saja. Dia tidak ada dengan dapat difaham dengan panca indera. Tak boleh nak khayal-khayal benda ni. Kan? Dia lain dengan al-mulk. Makna mulk ni, al-mulk makna perkara yang zahir. Kerajaan Tuhan yang zahir. Yang dapat dipaham, dicapai melalui panca indera. Adapun malakut ialah apa yang keadaannya dapat dipaham dengan cara akal dan pemahaman semata-mata. Wujudnya jin, wujudnya malaikat, itu luar pada capaian panca indera kita, tapi ada. Wal jabarut ma sya'nuhu an yudraka bihi ma. Jabarut pula apa yang sya'an dia, keadaan hakikatnya dapat dipaham dengan kedua-dua. Lakin la fil hal, tapi bukan sekarang. Lakin fi thani halin, tapi pada keadaan yang nanti, keadaan kedua. Kama fil jannah, sebagaimana dalam syurga. Bukan sekarang ni lah. Jadi jabarut ni, ini sebahagian penafsiran ni. Jabarut ini apa yang yudrak bihima, dapat dipaham atau dicapai dengan kedua-duanya. Ai bil aqli wal fahmi. Lakin la fil hal, tapi tidak pada waktu sekarang ini, tapi pada tsanil hal, pada waktu kedua, iaitu masa di akhirat nanti. Kama fil jannah, sebagaimana dalam syurga. Idh huwa, kerana dia ini ma la ainun ra'at, perkara yang mata tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati seseorang manusia pun. Wasatarahul ainu, nanti akan dilihat di akhirat. Alam jabarut itu, satarahul ainu, akan dilihat oleh mata. Wa tasma'uhul udhunu, dan didengar oleh telinga. Wa yakhturu ala qalbi bashar, dan akan terlintas pada hati manusia.
Wa kama fid dunya, sebagaimana di dunia, mimma la nudrikuhul an, daripada perkara yang tidak kita capai sekarang, wa huwa qabilun lil idraki ba'du, yang mana kita mampu faham, kita mampu capai selepas pada itu. Fafham, maka fahamlah kamu. Itu antara tafsiran bagi al-jabr. Sebahagian ulama, dan ni kebanyakannya mereka mentafsirkan gini, alamul mulk jelas, iaitu makna kerajaan ataupun perkara yang mampu dicapai oleh panca indera zahir ni. Alamul malakut yang tidak mampu dicapai pada panca indera zahir kita, alam ghaib. Alamul jabarut iaitu alam jabrullah, penguasaan Tuhan ke atas sekalian. Ini lebih lagi ni, lebih merujuk kepada jalal Tuhan dan azamah Tuhan. Jadi alam jabarut ini alam Allah Ta'ala menguasai dan menggagah di atas sekalian makhluk-makhluk ini. Itu lebih tinggi, dan kerana menzahirkan sifat jalal dan azamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alamul izzah. Alamul izzah pula, ma mana'ahu Allahu an khalqihi, apa yang Tuhan halang daripada makhluknya, falam yumkinuhumul ilmu bihi, alam ketinggian dan juga keagungan. Hak ni Allah Ta'ala halang makhluk yang tak mampu nak tahu ilmu, tak mampu nak sampai untuk tahu. Kata'alluki asma'ihi wa sifatihi, seperti mana ta'alluqnya nama dan sifatnya, min haitsu ta'alluquha bihi, dari sekira-kira bertakluknya sifat dan nama dengan Tuhan. Kok mana? Tak tahu kita. Waktu luar daripada kemampuan kita. Min haitsu ta'alluquha biha. Adapun min haitsu ta'alluquha bil mumkin au bil khalqi, itu boleh tahu. Tu ada takluk tanjizi. Nampak tak? Ni dari segi aspek takluknya dengan zat Tuhan. Tu kita tak mampu tahu. Itu alam izzah. Fanzur zalika, maka kamu perhatikan demikian itu, wa ta'ammalhu, dan ta'ammulkan, perhatilah elok, wabillahi taufiqu, dengan Allah Ta'ala lah semata-mata, dengan Allah lah taufik itu. Okey. Wal jabarut ni wazannya fa'alutun. Wazan fa'alut. Jabarut minal jabri, daripada asal kalimah al-jabr. Jabr tu apa dia? Algebra. Algebra. Al-jabr. Penguasaan. Jabar. Li'annahu jabrun baina alamaini. Kerana dia itu jabrun, penguasaan baina alamaini, antara dua alam, antara dua alam, alamul mulk, alamul malakut. Dia menguasai antara dua alam. Okey, habis itu fahuwa, kembali balik pada, fahuwa ni kembali balik pada benda, pada isu lafaz itu. Wal jabarut fahuwa bi ghairi hamzin, tanpa hamzah. Kalau dengan hamzah apa? Jabraut. Jabraut. Ada apa nama ni, lahjah ataupun lughah baca jabraut. Jadi di sini dibaca dengan tanpa hamzah. Fahuwa bi ghairi hamzin. Ada lughah yang qalil dibaca dengan jabraut. Wa dzukira li, dan disebut kepadaku anna Jauhari, ya Imam Jauhari. Ini ulama lughah ni. Zakara fihi alwajhain. Dia sebut dua wajah. Boleh baca jabarut, boleh baca jabraut. Wallahu a'lam. Allah lah lebih tahu. Thumma qala rahimahullah. Kemudian kata rahimahullah ta'ala, kata Imam Ghazali, lahus sultanu wal qahru. Boleh dah betul tak? Panjangnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan?
Sebab ada ni masuk ayat mutasyabihat ni. Ayat mutasyabihat ni. Wasamawatu matwiyatun biyamini. Dia akan sebut ni, dia hipung Melaka ni. Sifat-sifat. 17 sifat lepas tu. Wajah, iyat, mata, jam. Ni kita sambung pada kesempatan akan datang. Wallahu taala ala wa alam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.